Keliling rumah ada ramai Muslim. Kalau solat Jumaat penuh. Tapi solat fardu lain tak ada pula nak terisi. Kita bukan marah sangat apa, duk bising-bising, duk marah sultan, marah agung masjid tutup, marah jawi, marah jakib, ya, solat Jumaat saja. Itu. Saya bukan nak marah tuan-tuan sebab tuan-tuan kaki masjid. Tuan-tuan jenis orang yang tak memperjuangkan masjid, buka Jumaat saja. Tapi saya cakap ni pasal apa tuan-tuan? Supaya kempen pada orang lain. Kempen anak saudara kita, anak kita yang dah sekolah menengah ni tuan-tuan, yang dah tingkatan 3, tingkatan 2, bawa pergi masjid. Takkan bapak dia pergi masjid. Kalau yang sudah ada menantu, ajak anak. Takkan si atuk saja pergi. Kalau cucu tu dah besar umur 12 tahun, ajak sekali ke masjid, imarahkan. Takkan sebagai atuk ajak cucu Jumaat saja, waktu lain tak ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Surau As-Sabirin yang menjemput saya, tak silap saya kali ketiga ataupun kali keempat, lupa dah, lama tak datang ke sini. Ya, mungkin disebabkan PKP, maka jemputan terpaksa disepikan. Bukan saya seorang, semua ustaz ya, sebab kita terikat dengan PKP. Maka arahan di bahagian wilayah persekutuan ni kita terikat dengan arahan yang di-Pertuan Agong. Agong benarkan atau tidak tertakluk kepada kuasa ataupun mandat pemerintah kita, ketua agama kita yang wajib kita taat, yang mana melihat kepada kemaslahatan dan begitu juga demi kebaikan bersama. Lebih-lebih lagi kita ni masih belum menang untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang mana disebutkan baru-baru ini, bukan barulah, mungkin dalam lebih kurang sebulan, kita pun dah dibenarkan untuk solat berjemaah di surau, dan begitu juga kita dibenarkan untuk melaksanakan ataupun menganjurkan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita patut syukuri. Yang kita syukuri ini sebagai satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menghargai sesuatu yang Allah kurniakan, termasuklah dapat bertandang ke surau, ke masjid. SOP pun tak apalah, tak kisah, yang penting kita datang. Dia common sense lah tuan-tuan, dia satu ketenangan. Kita balik kerja duduk, tengok surau, bersih, kemas, cantik, dengar imam baca, jumpa kawan, stres bekerja pun kita rasa tenang. Tapi bila ditutup masjid tu sebab keterpaksaan, bukan saja-saja, itu namanya pemimpin atas nama tanggungjawab. So bila masjid ditutup, adalah bab kata orang ini, respon masyarakat ada yang positif, ada yang tidak positif. Dalam ketaatan kita pada pemerintah yang perintah sultan ataupun agung perintahkan kita ni, ada juga yang bising, kita tak nafikanlah. Ya, yang kaki masjid, kaki surau 5 waktu jarang-jarang miss. Dia bising surau tutup, supermarket buka, kita respect jugalah sebab dia kaki masjid. Kita tak nafikan, dia dah jadi lali, dah jadi kebiasaan, itu biasa. Tapi yang tak best, duk bising-bising kat WhatsApp group, bising dekat Facebook, bising dekat Twitter dan sebagainya, masjid tutup, solat Jumaat je. Datang, solat Jumaat.
Pompang, bising, masjid tutup, datang solat Jumaat je. 5 waktu yang lain, relax tak ada. Adakah duk bising, sana sini, duk kacau sana, duk heboh sana, haru biru sana, marahkan pemerintah. Solat Jumaat je. Waktu lain tak ada. Ada ke Ustaz? Ada, demi Allah tuan-tuan. Yang bising-bising, banyak bising-bising ni surau tutup masjid pasal marah solat Jumaat. Waktu lain apa? Tengok drama pukul 7 tu. Pukul 9, pukul 10. Tengok bola. Sabtu Ahad, sama juga Zuhur Asar tak ke mana. Kata orang kalau Zuhur Asar tu pejabat, tapi Maghrib Isyak, sama juga tuan-tuan. Cuba buka surah As-Sabirin ni, buka solat Jumaat. Apa cerita? Saya yakin penuh tuan-tuan. Penuh. Sampai kat luar. Kalau tak ada SOP penuh. Buka lah mana-mana. Sekalipun surau dibenarkan, diri Jumaat, insya-Allah penuh. Tapi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, dia macam tu juga. Pimai tang tu juga. Orang kata, Ustaz, Alhamdulillah semenjak pandemik ni kita nampak surau tu penuh. Sampai ke belakang soft. Betul tak? Betul. Sebab SOP lah. Cuba tak ada SOP. Sama juga tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah kita tak kisahlah tuan-tuan. Yalah, kita bak kata orang memang dalam mazhab Syafi'i ni memang kita jumhur ulama' mazhab Syafi'i, mazhab kita tuan-tuan. Memanglah tak datang masjid surau. Lelaki. Perempuan tak ada masalah. Perempuan dia nak datang kat rumah boleh. Walaupun dia mampu. Lelaki kalau tak nak datang sedangkan dia mampu, hukum dia lain. Lagi berat. Hukumnya makruh. Sampai Nabi kata Nabi nak bakar rumah orang yang lelaki yang tidak datang salat berjemaah. Itu. Jadi bila kita duk bising, adakah nilai surau kita ni tuan-tuan, masjid kita ni hanya untuk salat berjemaah Jumaat? Habis tu tidak ada kesan ke kalau kita nak dirikan fardu 5 waktu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW sebut jelas, Nabi kata, kalau bolehlah aku nak perintahkan seorang di antara kamu bila nak iqamah, Nabi nak perintahkan salah seorang di kalangan sahabat Nabi jadi imam, ganti tempat Nabi. Kenapa Nabi tak nak jadi imam? Kalau boleh, Nabi kata, seorang ganti tempat aku jadi imam, aku dengan sekumpulan lelaki pergi keluar, cek rumah satu-satu kat Madinah yang boleh dengar azan, yang tak jauh, aku nak bakar rumah dia. Nampak? Itu bukan solat Jumaat, itu solat biasa tuan-tuan. Ya, tapi duk bising-bising solat Jumaat saja. Sebab kata orang bila kita sebutkan tentang perkara ini, ramai kata, alah bukan wajib pun Ustaz. Ya. Jadi kita sebut dalam konteks wilayah persekutuan. Bila awal bulan 3 itu, bila yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah kata boleh dalam kapasiti separuh masjid ataupun surau diri Jumaat. Kalau surau tu boleh isi 300, untuk Jumaat 150. Dia kata salat Jumaat dan salat fardu 5 waktu yang lain dibenarkan. Ya, JAKIM dia buatlah satu statistik. Dia buat dekat 3 masjid. Dia buat Masjid Besi, Tuanku Mizan Zainal Abidin, Masjid Putra dengan Masjid Negara. 3 ni lah yang masjid di bawah penguasaan JAKIM. Yang lain semua Jawi, termasuk surau ni kat tuan-tuan. Jadi dia buat solat Jumaat, no wonder memang penuh lah. Penuh, tak cukup tempat. Tapi dia buat kiraan waktu-waktu lain memang sunyi, sepi, memang tak ada orang. Lepas tu dia post dekat Facebook official JAKIM. Tengok Jumaat penuh, tapi solat 5 waktu lain sepi. Orang bising balik, alah kenapa nak buat comparison dekat 3 masjid ni? Masjid ni kelilingnya adalah pejabat. Termasuk jugalah pejabat saya memang dekat dengan Masjid Besi, tapi nak pergi balik tu makan setengah jam lebih juga jalan kaki. Kalau naik kereta tak berbalik, parking susah juga. Baik semayang kat office tu ada suruh berjemaah dengan office mate. Tapi betul lah dia kata, memang keadaan tu kalau waktu malam pun keliling tu bukan kawasan rumah. Jadi comparison tak kena tempat. Orang marah lah. Kita baca balik, betul juga. Tapi tak apa, JAKIM tidak berputus asa. Dia buat kajian dekat surau selama seminggu dia buat. Dia buat dekat seluruh Putrajaya dan sebahagian tempat di Kuala Lumpur. Yang kelilingnya ada masyarakat. Apatah lagi Putrajaya majoriti adalah Muslim. Betul tak? Pekerja kerajaan kan? Sektor government 70% adalah Muslim. Ataupun 80%.
Jadi memang dia check. Dia check, okey, fine. 3 masjid dia tak valid, dia ambil surah-surah Jumaat, surah biasa dia ambil. Dekat tak tahu alam damai termasuk, wallahu a'lam, kita tak tahu lah kan. Result sama je tuan-tuan. Serupa juga. Nak marah buat comparison 3 masjid, surah lainnya keliling rumah. Keliling rumah, ada ramai Muslim. Kalau solat Jumaat penuh. Tapi solat fardu lain tak ada pula nak terisi. Kita bukan marah sangat apa, duk bising-bising, duk marah sultan, marah agung masjid tutup, marah jawi, marah jakim, ya, solat Jumaat saja. Itu. Saya bukan nak marah tuan-tuan sebab tuan-tuan kaki masjid. Tuan-tuan jenis orang yang tak memperjuangkan masjid buka Jumaat saja. Tapi saya cakap ni pasal apa tuan-tuan? Supaya kempen pada orang lain. Kempen anak saudara kita, anak kita yang dah sekolah menengah ni tuan-tuan, yang dah tingkatan 3, tingkatan 2, bawa pergi masjid. Takkan bapak je pergi masjid. Kalau yang sudah ada menantu, ajak anak. Takkan si atuk saja pergi. Kalau cucu tu dah besar umur 12 tahun, ajak sekali ke masjid. Imarah kan? Takkan sebagai atuk ajak cucu Jumaat saja. Waktu lain tak ada ke? Mungkin tengah hari sekolah, pagi sekolah, Jumaat, waktu zuhur, waktu maghrib dengan isyak, takkan tak ajak. Kita kena kempen. Saya cerita ni bukan nak marah tuan-tuan. Tuan-tuan kaki masjid. Saya cerita ni supaya tuan-tuan kempen. Dalam guru WhatsApp. Ya. Apa ni? Damai rasa. Apa nama dia? Damai rasa kan. Dalam guru WhatsApp ni mesti damai. Apa kempen? Kempen. Lelaki. Perempuan boleh datang. Lelaki tak datang. Buat malu tuan-tuan. Perempuan tak disunat muakkad kan. Dia diharuskan disunatkan datang. Lelaki sunat muakkad. Sangat dituntut. Bahkan bila kata orang, Ustaz, bila solat berjemaah ni Ustaz, alah dia bukan wajib Ustaz. Kita hanya menuntut solat Jumaat sebab dia fardu. Kalau tinggalkan haram itu yang kita bising. Yang fardu lain kita tak bising pasal apa? Dia sunat saja. Okey, fine. Tak apa. Kita buka kitab. Mazhab apa saya tanya? Mazhab Syafi'i. Okey, kita buka kitab mazhab Syafi'i. Apa kata ulama mazhab Syafi'i? Orang yang meninggalkan solat berjemaah tanpa keuzuran. Okey, Ustaz, tak berdosa kan? Yes, tak berdosa. Tapi hukum makruh. Allah, Ustaz, makruh je Ustaz. Bukan haram pun. Betul tak? Yes, betul. Tapi the meaning of makruh di sisi mazhab Syafi'i, bagi mereka yang meninggalkan solat berjemaah dekat masjid lelaki tanpa keuzuran, hukum dia apa? Saya petik satu kitab namanya Hasyiah Qalyubi wa Umairah ataupun Amirah. Sebuah kitab, siapa yang ngaji Azhar tahun 1 syariah, itu silibus tahun 1. Untuk pelajar-pelajar Asia Tenggara. Ya, Azhar tetapkan pelajar-pelajar Asia Tenggara daripada Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Kemboja. Tahun 1 dia kena belajar fiqh mazhab. Dia kata Hasyiah Qalyubi wa Umairah, sebuah kitab yang mensyarahkan kitab syarah mahalli, muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau pelajar-pelajar yang datang daripada belah Afrika, itu kena belajar fiqh Maliki, dia kena belajar Hasyiah Dasuki. Nampak? Kalau yang datang daripada Asia Barat, daripada India, Bangladesh, daripada Afghanistan, tahun 1 dia kena belajar. Sebelum nak belajar fiqh mazhab, dia kena belajar mazhab dia sendiri. Dia kena belajar Hasyiah Ibnu Abidin, sebuah kitab muktamad mazhab Hanafi. Satu-satunya universiti yang masih menitik beratkan fiqh mazhab sebelum masuk perbandingan mazhab tuan-tuan. Itu. Kalau Hambali, buka pula Syarah Al-Bahuti yang berasal daripada Saudi, daripada Khalij, yang bermazhab Hambali itu kena belajar. Jadi kita ingat, kita belajar lagi tuan-tuan, apa kata ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dia kata, saya ada snap. Lepas ni kalau nak tengok dalam bentuk PDF ada, saya snap tuan-tuan, saya tunjuk pada supaya ustaz-ustaz duk kempen tentang orang yang tinggalkan solat berjemaah ni. Apa kata dalam Hasyiah Qalyubi wa Umairah tu, dia kata yukrahu tarkuha, meninggalkan solat berjemaah hukumnya makruh. Memang tak dosa. Memang tak dosa, tak haram pun tuan-tuan. Tapi kata faqadiyatuhu fawatu thawabis salati munfaridan haitsu tarakal jama'ata li ghairi udhrin. Saya hafal tu. Ulang-ulang doa hafal. Memang kita kena hafal nak jelaskan. Dalam ceramah tu mungkin ada ustaz, kita ada imam yang faham bahasa Arab, dia boleh tolong terjemahkan nanti. Dia kata faqadiyatuhu fawatu thawabis salati munfaridan. Dia kata yang dimaksudkan makruh meninggalkan solat berjemaah iaitu hilang pahala solat bersendirian. Luput. Tak ada tinggal sikit pun. Haitsu, di mana tarakal jama'ata li ghairi udhrin. Dia meninggalkan solat berjemaah kat masjid tanpa ada keuzuran. Tu dia.
Maksud dia apa? Solat sah tak? Sah. Maksudnya dia solat sah, tidak dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti, tidak diseksa. Pasal apa? Solat dia laksanakan, tak berdosa. Tapi pahala ada tak? No, tak ada pahala. Tak ada pahala. Itu negatifnya tuan-tuan. Oh, ustaz, makruh aja, bukan haram. Yes, betul. Tapi dari segi pahala tak ada. Kalau tak ada pahala, buat apa tuan-tuan? Pahalalah yang nak selamatkan kita di alam barzah. Pahalalah nak selamatkan kita dekat alam akhirat nanti. Nampak tak? Itu yang kita nak jelaskan. Jadi jelas dalam mazhab Syafi'i kata orang lelaki, ya, kalau perempuan dia boleh solat berjemaah, dia kena solat berjemaah kat rumah. Kalau dia ada anak perempuan tapi dia solat seorang-seorang pun hilang pahala juga. Tapi perempuan beza, tak dituntut untuk pergi ke masjid. Dia dibolehkan, tak ada masalah. Selagi mana tak ada fitnah. Kecuali kalau memang dia cantik sangat, bersolek, pergi ke surau, imam tengok, cantiknya. Sampai jadi imam baca Fatihah pun lupa. Tu punya cantik. Itu memang hukumnya makruh lah tuan-tuan. Ya, tapi tak apa, kalau cantik jangan cantikkan diri dia. Tutuplah muka. Zaman sekarang kita dah memang pakai niqab dah sekarang. Pakai mask automatik. Ya, jadi tak nampak lah muka, dia ni muka artis ke, muka Nilofa ke, tak tahu. Tak nampak, tak tahu. Ya tak? Jadi itu hakikat kita kena lihat. Ya, bila orang kata, ustaz, kami mazhab Syafi'i tak pernah dengar pun hukum ni. Ya, kita belajar kat sekolah, kita belajar kat surau, tak sampai 5% pun tuan-tuan. Yang kita belajar tu kat sekolah tu mazhab Syafi'i 2%, 3%. Ya. Kalau betul tebal macam ni tuan-tuan, banyak lagi kita tak selongkar, banyak lagi kita tak belajar, banyak lagi ibarah-ibarah tentang hukum hakam dibahaskan. Kita tak pernah jumpa. Hari ni kita tunjukkan, jumpakan dia tuan-tuan, supaya kita kena faham hakikat sebenarnya. Memang dalam mazhab Syafi'i tak berdosa. Tapi orang yang boleh pergi, tak sakit, ada kenderaan, tak hujan, tak ribut, tapi boleh pergi, malas dah pergi surau, sebenarnya kat rumah je lah. Nampak? Sini ulama kata pahala tak ada. Solat sah, sekadar lepas tanggungjawab, sekadar lepaskan batuk di tangga, okey, tak kena seksa dekat akhirat. Pahala tak ada tuan-tuan. Nampak tak? Ya, sama juga isu kita nak 13 hari bulan insya-Allah. Ya, saya 12 hari bulan insya-Allah bersama Datuk Mufti akan cerap, ya, ikut kiraan falak. 13 hari bulan insya-Allah, 12 hari bulan ikut kiraan falak nampak. Tetapi kita tetap ikut sunnah Nabi SAW untuk dikonfirmkan, kena tengok juga. Maksudnya antara ru'yah dengan hisab, kita utamakan ru'yah. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW. Walaupun hisab kata nampak, tapi kena tengok juga. Sebab apa Nabi perintah. So 12 bulan ni naik atas menara KL, kita akan tengok. Nampak insya-Allah tak ada apa-apa, nampak anak bulan, maka Mufti syiarkan bahawa pemegang besar-besar diraja akan kata 3 bulan. Insya-Allah. Setakat hisab, setakat ni 50-50 lagi. Dan insya-Allah 13 hari bulan kita akan puasa. Sama jugalah puasa. Sama juga kita biasa dengar kan ustaz-ustaz ceramah, berapa ramai puasa tapi tak dapat pahala. Dalam hadis, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Yang mana Nabi SAW sebut berapa ramai yang berpuasa tetapi tidak ada pada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nampak? Pasal apa? Sebab dia buat benda-benda yang tidak menepati syarat. Maksudnya puasanya sah, tidak dipertanggungjawabkan, tak perlu qada bulan lain, tapi tak ada pahala kata para ulama. Ini ijma' tuan-tuan. So bila kita sebut puasa yang hanya lapar dan dahaga, sah memang sah, pahala tak ada. Solat pun macam tu juga tuan-tuan. Nampak? Solat pun macam tu juga. Solat ada kalanya dia tak ada pahala. Maka tuan-tuan kena kempen supaya kita penuhkan ruangan surau As-Sabirin ini. Supaya kalau puan-puan ada anak bujang, bawa anak bujang ni. Tadi Ustaz cakap, Alung kalau dah umur dah balik ni, umur dah tingkatan 3, tingkatan 2 ni, sembahyang kat rumah, ya, Alung punya solat tak ada pahala. Dah balik dah, jom ikut ibu, ikut ayah pergi surau. Kena didik macam tu tuan-tuan. Lelaki lah, kalau perempuan tak apalah, perempuan duduk rumah lah, tapi pastikan anak kita kat rumah tu sembahyang. Lelaki. So, kalau kita tak kempen, kita senyap macam tu saja, kita nak bina masyarakat supaya masjid itu diimarahkan. Nampak? Ini kepentingan yang mana Nabi SAW peringatkan bahawa Nabi kata kalau boleh, tapi Nabi tak buat sebab benda tu akan membebankan umat dia. Nabi kata kalau boleh aku nak bakar rumah orang yang tak datang berjemaah ni. Nampak macam tu sekali. Sebab nilai berjemaah ni bagi lelaki ni sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak?
Dalam masa yang sama perempuan nak datang berjemaah. Kata seorang tabi'in anak kepada Ibnu Umar, Bilal bin Abdullah bin Umar, isteri nak pergi masjid, dia tak bagi, duduk rumah. Ya. Maksudnya bini dia tak adalah orang yang boleh timbulkan fitnah. Maksudnya orang dah berkahwin, dah ada anak, nak pergi masjid, tak bagi. Maka Ibnu Umar dia kata, kau ni kenapa halang kau bini kau pergi masjid? Nabi kata, bukankah kalau isteri kamu meminta izin untuk ke masjid, jangan la tamna'u ima Allah masajid Allah, dalam hadis. Nabi kata, jangan kamu halang hamba-hamba Allah di kalangan wanita untuk datang ke masjid. Boleh, tak ada masalah, no problem. Ya, ada isu juga, dia kata perempuan kena sembahyang kat rumah, kenapa datang ke masjid? Ada isu, betul tak? Kes-kes anak bila Ramadan datang ni kan tempat penuh kan, tempat perempuan separuh perempuan, kata kenapa perempuan nak kena datang ke masjid, sembahyang tarawih kat rumah lah. Ya, saya kata balik, yang Nabi kata lebih afdal perempuan sembahyang kat rumah, itu afdaliyah, bukan halangan. Ya, yang disebutkan afdaliyah itu disebutkan oleh para ulama, ada certain perempuan, kalau perempuan tu bujang, muda, cantik, boleh timbulkan fitnah, itu hukumnya lebih afdal. Tapi kalau yang pakat-pakat mak, yang ada anak, yang dah bersuami, pergi dengan suami, tidak menjadi masalah. Riwayat banyak isteri Nabi pergi masjid, tak ada masalah. Oh, tak boleh, kena duduk rumah, ini fitnah dia semua. Kata kalau pergi masjid tak boleh, tapi pergi shopping komplek boleh pula, tak ada masalah. Ya, pergi shopping komplek tak pakai apa-apa je tudung tak. Ya, apa dekat radio tu pakai baju tak payah gosok sabila berbenda lah, tudung dia pakai macam tu, lepas tu pakai kasut tak pakai stokin. Ini lah satu suit, semua tutup kecuali muka je nampak. Kalau pergi shopping mall tu tak apa-apa pakai, kita tak tahu, tak fitnah tu. Tak ada pula bising pergi shopping mall. Ya, yang pergi pejabat kerja swasta kerajaan tu, pakai tak ada masalah. Oh, pakai, ada tempat saya pejabat tu, ya, kat pejabat mufti. Lalu, wangi semua. Kata, awak ni kerja kat institusi agama, wangi sangat pasal apa? Oh, ya wangi ni Ustaz. Ya, dia bukan ustazah lah, dia bagian ini. Kata, kamu jagalah keterampilan sikit. Betul tak? Wangi sangat, pakai wangi-wangi tu sekadar untuk hilangkan bau yang tak enak tu tak apalah. Jangan sampai satu lelaki 10 km pun bau juga. Ya? Lepas tu datang kerja dengan baju kemeja, baju kebaya tu semua tu. Ya, tak ada fitnah macam tu. Jadi tak ada masalah dah tuan-tuan. Bila sebut tentang perkara ini, kita nak hidupkan masjid, tak ada masalah. Ya, perempuan yang katakanlah tidak terikat dengan tanggungjawab, anak dah besar-besar. Ya. Ya, kalau anak tu masih bayi, anak kecil yang mesti perlukan bimbingan anak ibu, tak payah pergi masjid lah. Kan? Nak kena susukan anak, nak kena apa dengan anak, biar suamilah buat. Ya, tidak menjadi masalah. Ya, dalam hal ini boleh kita ambil timbang tara. Yang mana suami kata, apa duduk rumah lah, tak payah pergi berjemaah. Alah bang, saya pun nak berjemaah juga, macam mana? Ya, ada dua option tuan-tuan, senang saja ya. Kalau dia ada anak dewasa, yang perempuan lain, dia berjemaah dengan anak dia. Kalau isteri yang tak boleh pergi berjemaah dekat masjid. Ya, kedua, kalau tak ada anak, anak masih kecil-kecil, dia tunggu suami dia balik. Tunggu suami dia balik, solat isyak bersama. Buat 2 kali, tak ada masalah. Maghrib dengan isyak. Kalau rajinlah suami dia. Itu nama dalam istilah fiqh mazhab Syafi'i, i'adatus salah, mengulangi solat. Dibolehkan atas sebab hajat. Maksudnya diboleh, diharuskan mengulangi solat fardu. Katakanlah kita dah solat maghrib kan, kita nak ulang walaupun tak ada hutang. Boleh atas sebab-sebab tertentu. Contoh, kita nak temankan orang berjemaah. Ya, kita habis solat maghrib, tiba-tiba nampak member seorang-seorang solat, kesian tak ada jemaah. Kita ikut belakang dia, kita tepuk sikit. Tak tepuk tak apa, kalau dapat perasan, okey, kita bagi dia sama-sama pahala berjemaah. Sama juga kita lepas main berjemaah dekat masjid, kita balik, kita berjemaah dengan isteri pula. Kesian kat isteri tak ada berjemaah, kita bagi dia salat berjemaah untuk pahala berganda tu. Ya, dalilnya pun ada dalil dalam hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia ni kalau salat memang boleh dikatakan tiap waktu. Ya, dia akan sembahyang dengan Nabi. Tak pernah miss. Pasal apa? Dia nak keberkatan solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis salat Isyak dia akan solat dengan Nabi. Lepas habis solat Isyak, dia balik ke kampung dekat hujung Madinah. Naik unta ke naik apa, dia balik.
Sampai dekat kampung dia tu, dekat hujung Madinah, dia pula jadi imam dekat orang kampung dia. Sebab orang kampung dia, kabilah dia baru saja masuk Islam, tak reti baca Al-Quran. Yang reti baca Al-Quran dia seorang saja. So kampung dia tak reti nak solat, tak reti fiqh solat, tak reti tentang bacaan Al-Quran. Maka mereka lewatkan solat isyak, tunggu Muaz balik. So Muaz dia akan solat dengan Nabi SAW dekat Masjid Nabawi dengan Rasulullah. Ya, lepas tu dia pergi balik kampung, dia solat berjemaah kali kedua isyak, ya, dengan orang kampung dia. Ini menunjukkan suami boleh main role model, menjadi role kepada suami isteri. Kalau isteri ada anak perempuan yang lain, dia boleh. Selagi mana mumayyiz, dia boleh jadi. Ataupun dia ada anak lelaki yang umur dah mumayyiz 7 tahun. Dia anak tu boleh jadi imam. Suruh anak 7 tahun jadi imam. Baca Fatihah, baca Qul Huwallah. Tak apalah, dia ulang-ulang macam tu je lah. Ya, dapat pahala. Ini dibenarkan tuan-tuan. Ya, untuk dibenarkan wanita ini mendapat pahala sama juga seperti lelaki. Nampak tu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita sebut dalam ibadah kita ini ada benda yang memang Allah kata, ulama kata sah saja. Tapi tak ada pahala. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak kualiti ibadah kita. Kita nak ibadah kita bukan sekadar cukup rukun, cukup syarat. Kalau boleh kita nak pahala yang berganda. Nampak tak? Kita nak pahala bukan salat sekadar dapat 10 markah saja. Kenapa kita macam tu? Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut idza hamma jikalau seorang hamba itu berniat, idhamma ar-rajulu hasanatan wa lam ya'malha. Jikalau seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan tapi dia tak jadi buat, falahu hasanatan wahidah, dia dapat satu pahala, dapat niat pahala. Dan Nabi kata wa in hamma hasanatan wa amilaha falahu 10 hasanatin ila 700 ila adha'afin katsirah. Nabi kata kalau dia berniat untuk melakukan satu kebaikan, solat contohnya, ya, dia akan dapat sekurang-kurangnya satu amalan kebaikan tu dia dapat 10 pahala sekurang-kurang. Dan dia boleh berganda kepada 700 kali ganda, Nabi kata. Dan 700 kali ganda tak terhenti begitu saja, dia boleh berganda kepada kali 2, kali 3, 700 kali 2, kali 3, kali apa. Maksudnya pahala kita ni tuan-tuan, dia tak terhenti macam tu saja. Dia tengok kualiti ibadah kita. Sebab tu kalau kita solat berjemaah ni tuan-tuan, ramai-ramai ni tuan-tuan, pahala tak sama. Walaupun saya ustaz, mungkin saya dengan Tuan Haji berbeza. Tuan Haji mungkin lagi tinggi pahala dia daripada saya. Nampak? Dia berbeza-beza. So ulama kata ada orang dapat 10 saja pahala. Ada orang ni walaupun solat maghrib dia sama, imamnya sama, waktu sama, masjidnya sama, tapi pahala berbeza-beza. Ada orang dapat 10, ada orang dapat 700, ada dapat 700 kali 2. Solat yang sama, jemaah yang sama. Nampak? Tapi macam mana perbezaan itu tuan-tuan? Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Nawawi, perbezaan pahala ini bergantung kepada salah satunya keikhlasan. Kalau ikhlasan lagi tinggi, keikhlasan kita 100% tulus kerana Allah, tidak dicampur dengan alasan duniawi, maka lagi tinggi pahala tuan-tuan. Ada orang datang sini pasal apa? Sebab nak jumpa kawan, nak berjemaah, tapi sambil-sambil tu campur sedikit lah nak jumpa kawan. Dia ada campur duniawi sikit, so ada kurang pahala. Ya, ada kata nak pergi berjemaah, bagus juga aku dapat pahala berjemaah ni. Selain itu dapat juga aku elak daripada bebelan isteriku. Dia ada campur-campur sikit tak? Tapi dia kurang. Tapi kalau memang bini membebel ke tak membebel ke, tetap aku datang ke masjid ke surau, pahala dia lain. Kata Imam Ghazali, membezakan pahala antara satu sama lain khusyuk dalam solat tu, kualiti khusyuk. Khusyuk lagi tinggi. Kalau kita salat, ya, la yuhaddithu fi nafsihi syai'an minad dunya, dalam hadis, dalam jiwa, dalam hatinya tidak berbicara tentang duniawi. Sembahyang tu memang konsentrate pada Allah, mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lagi tinggi pahala.
So kalau kita semayang, Allah, wah, teringat itu, teringat ni, teringat kat office tadi, teringat makan apa tengah hari tadi, teringat apa nak makan malam ni, dapat pahala, tapi tak setinggi orang yang paling tinggi khusyuknya. Sebab tu kata ustaz kita ni memang tak boleh nak 100%. Yes, of course. Yang boleh khusyuk 100% hanya Nabi SAW. Ya, kita solat maghrib tadi pun mesti ada tercampur-campur sikit, betul tak? Ya, tengok paling tak pun tengok kapet ni, oh cantik, sejadah dia bagus lah tengah semayang ni. Ya, kita semayang tadi tu tengok, Allah, pasal lah garis dia sengit sikit ni. Ya, iaitu lurus ni sengit pula. Dia macam tu, setan dah kacau. Kita tak nafikan tuan-tuan, nak 100% tak boleh. Tapi bila terganggu dengan duniawi, cepat kembali pada Allah. Istighfar balik Allah. Ya, cara dia macam mana kita hayati bacaan tu, hayati zikir-zikir dalam solat, dia boleh membantu. So, dalam ibadah ni kita tak nak sekadar untuk dapat lepaskan batuk di tangga, cukup sah lah, tapi pahala tak nak. Kita nak pahala yang tinggi, pahala yang berkualiti, pahala yang besar. Sebab itu dalam hadis ada disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut sendiri, dia kata dekat akhirat adalah hari penyesalan. Bila kita sebut sebagai hari penyesalan ini tuan-tuan, bukan sahaja orang yang berdosa menyesal, bukan sahaja ahli maksiat yang menyesal, bukan sahaja orang kafir saja menyesal, termasuk yang menyesal juga siapa tuan-tuan? Orang soleh pun menyesal dekat akhirat nanti. Dia tengok betapa dahsyatnya padang mahsyar, betapa dahsyatnya siksaan dekat situ, betapa dahsyatnya siksaan dekat neraka. Dia lihat betapa hebatnya syurga ni tuan-tuan, dia menyesal. Bayangkan tuan-tuan, orang soleh, orang yang kuat beribadah dekat dunia pun menyesal. Menyesal apa? Menyesal tak gandakan amalan ketika kat dunia. Kalau orang yang bangun setiap malam pukul 3, pukul 4, bangun malam sebelum subuh, dia salat tahajud, salat hajat, salat tasbih, semua dia buat. Allah, kalau aku tahulah macam ni punya syurga, aku dah dapat syurga Firdaus, so dah tentu malam aku tak nak tidur. Oh, tu dia, balik isyak aku tak tengok TV. Kalau aku tahulah macam ni punya hebat, aku akan bangun setiap malam. Menyesal tu. Orang yang hari-hari baca Al-Quran, satu hari satu juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk. Oh ya, kalau aku tahulah macam mana hebatnya pahala Al-Quran ni, nescaya kat dunia hari tu aku nak baca Al-Quran satu hari 30 juzuk. Oh, dahsyat tu. Padahal dia hari-hari dah confirm dah masuk syurga dah tuan-tuan. Tapi menyesal. Kita nak ceritakan apa tuan-tuan? Penyesalan ni, ya, kita tengok orang soleh macam tu, penyesalan, pahala kurang. Apatah lagi ahli maksiat. Ahli maksiat jangan cakap lah, ya Allah kembalikan kami dekat dunia walaupun satu saat. Yang ahli kafir pula dia kata nak balik satu saat, pasal apa? Nak sebut syahadah la ilaha illallah, cukuplah, cukup satu saat. Sekali ya, satu saat la ilaha illallah cukup. Yang ahli maksiat pula dia kata kembalikan aku nak sebut istighfar saja, astaghfirullah, tapi tak mungkin berlaku. Oh, penyesalan dahsyat. Ya, oh, jadi itulah tuan-tuan, dalam berarti kata ibadah ni kita tak nak habis macam tu saja. Ya, nak Ramadan datang ni kita pastikan bahawa puasa ibadah Ramadan ni bukan sia-sia. Jangan jadi macam orang yang mampu berjemaah tapi tak nak berjemaah dekat masjid, sah solatnya tapi tak ada pahala. Nampak tak? Itu satu. Ya, ini Ramadan ni. Ramadan kita jangan pula pastikan pahala kita macam tu saja, sia-sia saja. Sebab tu ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata ada 2 jenis perkara yang membatalkan dalam puasa. Pertama, perkara membatalkan pahala puasa. Kedua, dia membatalkan puasa dan pahalanya sekali. Ada 2 jenis. Ini kita kena. Ya. Yang kedua ni yang membatalkan puasa dan pahalanya, kita memang jagalah tuan-tuan. Yang membatalkan puasa kita jaga sungguh. Tak makan, tak minum, apa-apa sajalah yang membatalkan puasa. Tetapi apabila menyentuh perkara yang membatalkan pahala puasa, ramai yang tak jaga. Termasuklah macam saya ustaz ni kadang-kadang. Nampak? Betul? Ulama senaraikan dalam kitab Taqrirat Sadidah, dia kata perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 5. Yang main dia tuan-tuan. Pertama apa? Mengumpat. Mengumpat. Ada orang kata, ustaz alhamdulillah saya dah tak mengumpat lagi dah. Dulu rajin duduk kat beranda rumah kawan, depan gate duduk mengumpat. Sekarang saya tak buat lagi mengumpat. Oh alhamdulillah puan, bagus. Sejak bila tu? Oh semenjak ada telefon pintar. Oh dah. Telefon pintar pasal apa? Semenjak ada
WhatsApp free je Ustaz. Ya. Patutlah tak mengumpat lagi. Sebab apa? Mulut dah stop, cuma mengumpat pakai handset. Dia ada grup, makcik bawang. Cerita ni. Tahu tak imam tadi tu dia baca maghrib bukan betul pun. Salah tu. Allah. Aku tahu imam tu bukan betul pun. Padahal dia tak semayang pun. Tu tak apa-apa cerita dia dapat macam tu. Itu sia-sia je puasa dia tuan-tuan. Hilang pahala puasa. Ya, walaupun benda tu betul. Ya, bila sebut pasal mengumpat ni, tak semestinya benda tu tak betul. Walaupun benda tu tak betul dilakukan oleh seseorang itu. Contohnya lah kan, Ali ni memang satu pejabat dengan kita. Kita tak pernah nampak dia semayang. Bila semayang dia mengelak. Kita tahu dia tak semayang. Ya. Tapi tak ada keperluan kita nak sebarkan kelemahan dia. Instead kita tegur dia. Ya. Maksudnya, kita tahu dia tak semayang, kita kena tarbiyah dia sedaya mungkin. Kita dah tegur dia, tak nak buat, nak buat macam mana. Tak perlu kita nak cerita. Kau tahu tak Ali tak pernah semayang tau. Cerita habis semua cerita-cerita. Macam tu. Nampak? Tak pernah semayang, tak pernah puasa. Buat apa nak buka? Walaupun betul itu betul. Ya, tapi ada syarat-syarat tertentu. Kalau kita nak mengumpat, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin dia sebut syarat-syarat mengumpat yang dibenarkan. Ya, kecuali contohnya lah Ali tak pernah semayang. Ya, dia pinang seorang perempuan. Kita dah azan belum ke? Okey, kita bagi laluan azan insya-Allah. Kita akan sambung selepas ini. Sikitlah. Ya, tak lama.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit saja lagi kita cerita pasal tentang mengumpat ni. Kita pasal Ali lah, tak semayang, tak puasa. Kalau tanpa keperluan tak perlu cerita. Kalau tanpa keperluan kita cerita pada orang lain, dikira mengumpat, berdosa. Kalau berlaku pada bulan Ramadan, dia berdosa. Kecuali kalau kita tahu si Ali ni nak meminang seorang perempuan, perempuan tu baik, perempuan jenis semayang, jenis apa, so perempuan tu berhak mengetahui agama si Ali tu. Kata, Tipah, aku tahu kau kena pinang Ali, tapi sebelum tu aku nak beritahu kau, Ali ni tak semayang, Ali tak apa. Dia berhak tahu. Itu mengumpat tak apa. Supaya apa? Tipah ni dia mesti memilih agama. Sebab itu tuntutan Rasulullah SAW. Mungkin dia tak tahu, tuan-tuan, tapi dia berhak tahu. Itu tak apa. Dan contoh juga, contoh kalau kita isteri kena pukul dengan suami, kalau kena pukul, dia buat aduan kat polis. Oh, saya kena pukul dengan seseorang. Saya nak buat laporan. Dia kata, okey, boleh beritahu siapa yang pukul? Minta maaf, Encik Polis, saya tak boleh bagi tahu nama. Pasal apa? Takut mengumpat. Boleh kata, baik, tak payah, balik lah macam tu. Itu tak apa. Kalau kita nampak pencuri, kita kenal pencuri tu, kita telefon, ni nama ni pencuri ni, saya nampak dia mencuri. Itu tak apa. Kita cerita keburukan orang lain, tak ada masalah. Itu mengumpat. Begitu juga ulama-ulama ahli hadis. Dia cerita tentang perawi ni penipu, perawi ni lemah hafalan dia, perawi ni begini-begini. Itu mengumpat pasal apa? Nak jaga hadis Nabi. Kalau tak cerita tentang perihal perawi ni, kita tak dapat nilai sanad dia. Kita tak boleh nak bezakan antara hadis palsu dengan hadis yang sahih. Nampak tu? Jadi itu peranan tidak menjadi masalah. Kedua, yang membatalkan puasa fitnah. Ini cerita tak betul. Pasal Ali tadi betul. Tapi kalau tak ada keperluan, mengumpat nama dia. Kalau ada keperluan, tidak menjadi masalah. Ya. Dan kedua, fitnah. Fitnah tak boleh sama sekali. Sebab cerita tak betul. Ali tu kaki semayang, kaki puasa. Kita buat fitnah. Oh, tak pernah semayang. Itu fitnah. Ya. Ketiga, yang membatalkan pahala puasa, menipu. Nampak menipu? Kita contoh kan, kita anak kita kat sekolah tengah hari, bah nak balik, bah abang kat mana ni? Oh, abang on the way. Padahal kita baru keluar tandas, pakaikan blekat lagi. Tipu lah tu, tuan-tuan. Itu menghilangkan pahala. Angkat sumpah menipu dan sebagainya, dan kata-kata nista, duk maki orang, duk mencarut. Ini semua menghilangkan pahala puasa. Ini perlu kita elakkan, tuan-tuan. Begitu juga melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Orang kata, ustaz, ada orang puasa tapi tak salat. Sah tak puasanya? Puasanya sah. Tapi kedua, dia berdosa besar sebab meninggalkan salat. Kedua, dia tak dapat pahala puasa. Pasal apa dia meninggalkan salat? Ini jelas supaya apa? Kita kena hayati. Bukan saja Ramadan, tapi kita hayati ibadah harian kita. Jangan hilang pahala. Pahala inilah yang membela kita, tuan-tuan. Yang tentukan kedudukan kita kat syurga. Syurga paling bawah ke paling atas, pahala. Sebab tu kita kena kejar pahala Allah setinggi mungkin. Kalau boleh solat tu tak nak 10 markah saja. Kalau boleh kita nak 7,000 kali 27 kali ganda. Nampak tu? Pahala tak berhenti kat situ saja. Tambah lagi berjemaah 27 kali ganda. Dengan pahala iktikaf lagi. Itu kita nak jadi orang yang tamak dengan pahala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah daripada Allah. Dan kita akan dapat bertemu Ramadan tidak lama lagi. Lebih kurang dalam 12 hari lagi, tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga Allah panjangkan umur kita supaya dapat bertemu Ramadan, dapat menikmati kelazatan Ramadan. Alhamdulillah, kita dibenarkan oleh Tuanku untuk salat tarawih. InsyaAllah, ya, kita penuhkan dengan pengisian tarawih. Kita rasa berertilah. Tahun lepas tak dapat salat tarawih. Alhamdulillah, tahun ni dapat salat tarawih. Tapi dengan SOP tak apalah, tuan-tuan. Ada orang tanya, ustaz, sampai bila kita nak SOP macam ni? Kalau nak kembali pada SOP, kita kena jayakan proses imunisasi kebangsaan. Apa nak risaukan, tuan-tuan? Nak risaukan pasal apa? Sebab apa? Mufti dah keluarkan bahawanya harus dan halal. Yang sampai kepada kita ni, tuan-tuan, ingredient dia. Saya nak ceritalah proses Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan panggil seluruh mufti dan wakil-wakil researcher dia, tuan-tuan. Meeting tu orang KKM pun datang, pakar vaksin pun ada. Ceritakan vaksin, ceritakan satu persatu ingredient dia. So semua mufti tengok dah puas hati, penasihat pun tengok puas hati. Ya, okey, kita fatwakan harus halal lah. Tidak ada unsur-unsur yang diharamkan, tak ada masalah. Apa kita nak risaukan? Kalau ada benda haram masuk dalam badan kita betul juga, mufti lah tanggung dosa dia. Dan side effect,
pakar-pakar perubatan, pakar vaksin kata memanglah ada side effect tapi sedikit. Betul tak? Jangan kata apa makan Panadol, makan painkiller pun ada side effect, tuan-tuan. Doktor kata, ustaz, kalau minum air bergilen-gilen lebih daripada kadar sepatu pun ada side effect juga. Buah pinggang kita penat, menaik kosong tu, tuan-tuan. Tapi ambil vaksin, ya, gatal-gatal sikit tu biasalah. Kita ambil anak saya daripada kecil sampai yang vaksin semua saya ambil. Yang demam pun ada, itu biasa. Gatal-gatal tu biasa, itu biasa. Setakat ini tak ada orang lelaki ambil vaksin, tak ada lagi efek dia menggatal, tak ada lagi, tuan-tuan. Dia ambil vaksin tiba-tiba kahwin dua, tak ada lagi setakat itu, jangan risau, tak ada lah. Itu tu mungkin kaum ibu boleh angkat spanduk lah, tak boleh, kami anti vaksin. Pasal apa? Banyak dah jadi menggatal lah. Itu boleh lah, ada lah, masuk akal sikit je tak? Isteri cemburu, itu biasa lah. Jadi kita kena jayakan imunisasi kebangsaan. Kalau 80% rakyat Malaysia berjaya diimunisasikan, divaksinkan, insya-Allah lama-lama kita boleh dapat balik, tuan-tuan. Kita boleh salam, kita berpeluk balik, tak ada masalah. Tapi kita tolonglah. Tapi setakat ni yang mendaftar baru 17%. Tuan-tuan daftar dekat masjid tu, daftar saja, insya-Allah. Saya dah daftar dah, tuan-tuan. Ya. Menteri-menteri kita semua dah ambil dah. Frontliners kita, insya-Allah. Ya. Kita nak jayakan supaya apa? Kita tak naklah selama-lama macam ni pula. Kita nak juga dapat. Tapi sampai bila virus takkan hilang? Virus sentiasa ada. Macam mana kita nak menang? Kita kena matikan penyebarannya. Macam mana nak matikan penyebarannya? Kita kena immunkan masyarakat kita sekurang-kurang 80%. Barulah virus tu hilang. Nampak tak? Contoh macam virus-virus yang berjaya macam polio, tak ada kat Malaysia. Siapa vaksin kita ambil, tak ada masalah. Yang nak pergi Mekah pun ambil vaksin tu, alhamdulillah, balik Mekah tak ada, kat Mekah pun tak ada, semua tak ada. Alhamdulillah, berjaya dimatikan. Itu untungnya vaksin. Kalau kita duk dengar teori konspirasi yang tidak ada bukti, sampai bila, tuan-tuan? Macam inilah selalunya. Lagi itulah kita tak boleh nak apa, silap-silap makin meningkat, silap sampai bila tak boleh nak rentas negeri? Sampai bila, tuan-tuan? Macam-macam. Sampai bila ekonomi tak dapat dipulihkan kalau kita masih dengan norma yang baru? Maka ada jalan dan ada peluang Allah buka pada kita. Kita insya-Allah sama-sama ambil. Pasal halal haram, serahkan pada para ulama. Ya. Dekat pejabat mufti dah keluarkan, dah wartakan hukumnya harus. Halal ambil. Tak ada kita nak bersongkong, ini mufti kena bayar ni. Mufti keluarkan harus, tak ada pun gaji naik sama macam tu juga. Tak ada pun okey, kalau dapat kata harus kami bagi allowance 10,000. Tak ada, sama je gaji dia, tak ada naik pangkat pun. Kita jalan ke amanah. Ya, baik. Ada permintaan, ada 2 soalan sikitlah. Dia kata mohon penjelasan tentang melihat mushaf Al-Quran semasa solat. Apa hukum imam melihat Al-Quran untuk solat fardu dan sunat? Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' harus. Ya, asalkan tidak melibatkan batal. Cuma kalau masalahnya sujud tangan kita mesti tapak terkenalah. Sama ada berlapik ataupun tidak, tapi mesti yang kena, tak boleh berlapik dahi saja. Ya, tak apa. Tapi kalau kita pegang Al-Quran, tapak tangan tak kena, itu masalah lah. Kalau dah pegang Al-Quran, kena letak tepi something untuk kita letak Al-Quran tu. Jangan letak lantai, haram, berdosa. Letak rehal ke, sujud. So naik balik kita pegang angkat tangan macam tu. Tidak menjadi masalah, boleh. Hukumnya harus di sisi mazhab Syafi'i. Ya, mazhab lain ada kata makruh, kita pakai mazhab Syafi'i, harus di sisi mazhab Syafi'i. Boleh belaka, tak ada masalah. Nak selak tu pun tak melibatkan 3 kali pergerakan. Ya, baik. Bolehkah makmum meletak rehal dan Al-Quran di tepi tempat sujud semasa solat tarawih untuk meneliti baca imam? Boleh, ya, tak ada masalah. Tapi lebih baik, sebab Al-Quran tu macam bawah lah kan. Tak nampak sangat, kita pun nak sembahyang macam ni. Yang mana nampak macam tak cantik. Senang pegang handset, tak apa, Al-Quran dia pegang. Nak semak kan, imam hafiz, kadang-kadang terlupa, terlajak, baca surah Baqarah termasuk surah Yasin, pun biasa dah tu, tuan-tuan. Pegang, Bilal belakang pegang. Belakang, handset dah ada application dah. Kalau tak puas, pakai iPad. Kalau tak puas hati, pegang laptop. Macam tu. Kan? Tak puas hati kan? Pegang, tak ada masalah. Tapi bila tengok Al-Quran tu, bila ada WhatsApp, jangan pula dia balas WhatsApp tu. Kan? Biarlah. Silent ke apa, ataupun matikan internet ke. Semak. So tak payah letak Al-Quran. Tak payah lagi pegang Al-Quran. Senang saja. So kita boleh tengok macam tu. So bila nak sujud, matikan, letak, tak apa. Kata ustaz, kalau letak macam tu boleh ke? Dalam ni ada Al-Quran? Dia bukan Al-Quran, dia aplikasi saja. Yang penting kita tutup. Ustaz, bawa handset dalam tandas boleh ke?
Boleh, yang penting jangan buka aplikasi Al-Quran dalam tandas, tak boleh. Tutup tak apa, sebab dia bukan Al-Quran. Dia aplikasi saja. Habis macam tu susah lah Ustaz, dalam tu ada Al-Quran. Ya, tak boleh juga. Saya memang kalau masuk tandas, saya memang tinggal handset kat luar. Sebab apa? Dalam tu ada aplikasi Al-Quran. Itu strict sangat. Ya, kalau strict sangat saya kata, awak hafal Al-Fatihah? Tak hafal. 3 kul hafal? Tak hafal. Banyaklah dia hafal kan. Kalau macam tu, sebelum nak masuk tandas, sila cabut otak awak dahulu. Kalau macam tu lah, nak masuk handset pun tak boleh. Cabut otak dulu. Matilah saya Ustaz, tahu pun. Ya. Walaupun dalam otak kita ada Al-Quran, boleh tak masuk tandas? Tak ada masalah. Umpamanya, Al-Quran dalam handset tu macam Al-Quran dalam otak kita lah. Yang tak boleh kita, Al-Quran sepah poket masuk tandas. Itu tak boleh. Itu yang tak boleh. Betul tak? Ataupun kita masuk tandas, buka. Al-Quran ada. Tak boleh. Itu hukumnya lain. Jadi, tak ada masalah. Nak pegang boleh. Nak buka besar-besar tu boleh. Tak ada masalah. Ya. Tapi kalau rasa-rasa imam tak berapa nak confident, dia imam baca macam tu. Tak apa. Tak ada masalah. Jangan apa imam. Tak ada masalah. No problem. Kata Imam Nawawi, harus hukumnya. Ya. Bilal nak pegang handset macam tu, tak ada masalah. No problem. Tapi orang belakang tengok juga. Kadang-kadang bukan dia tengok Al-Quran, dia tengok Facebook. Ni baca. Kan boleh percaya kadang. Ya. Wallahualam. Baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Ya. Ya. Makruh, betul. Panjang sangatlah. Ya, pendek-pendek juga Allahu Akbar Allah. Ya, betul. Hakikatnya kita nak sebut macam tu. Tu benda ni dah berlaku, dah jadi darah daging dah. Betul tak? Saya tegur ni pasal apa? Sebab ada Bilal tu dia azan 5 minit. Panjang sungguh. Yang paling kita geram tu, yang solat Jumaat, azan pertama dah panjang. Azan kedua pun nak panjang lagi. Ya. Maksudnya kalau kita tak boleh nak pendek sangat tu, tak apalah. Ala kadar lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak apalah, panjang sikit tak apalah kan. Nak pendek sangat pun betul-betul 2 harakat pun payah juga. Ya. Tapi sederhana lah. Ini panjang-panjang sebenarnya sebab apa? Sebab dalilnya Ibnu Umar marah. Ada Bilal zaman dia kata, aku benci kau sebab engkau memanjangkan azan lebih daripada harakat, lebih daripada 4 harakat sampai apa semua tu. Sebab apa? Azan bukan Al-Quran. Kita nak mak jais disukun ke tak ada. Dia bukan ma'arid disukun, tak ada. Sekadar lagu-lagu sikit-sikit okey lah. Ya? Cuma kalau ikut hukum betul-betul, azan yang kita lakukan sekarang ni kurang afdal. Panjang sangat. Ya? Tapi kalau kita nak betul-betul 2 harakat, payahlah sebenarnya. Ya, tapi bab sederhana lah, jangan panjang-panjang sangat. Lebih-lebih lagi solat Jumaat. Orang dua kat luar apa semua, azan pertama dah panjang, azan kedua pun sama juga panjang. What for? Kenapa nak panjang-panjang? Dah lah orang nak tunggu nak pergi kerja. Azan panjang-panjang, ringkas saja tuan-tuan. Lagu sikit-sikit saja. Kalau nak bertaranum, sabar ke apa ke, lagu-lagu ras ke apa, Al-Quran, tilawah Al-Quran. Itu lagu macam-macam. Nak berzanji ke, itu tak apalah lagu apa. Azan sederhana. Itu yang saya sebut lah. Saya sebut tu pasal apa? Sebab Allah lama sungguh. Bila time kita kuliah tu, break tu saya kira, katakanlah azan 8.33, dia punya azan habis 8.37. Panjang sungguh. Ini bukan untuk kita nak meraihkan lagu dan sebagainya. Azan untuk panggil orang datang ke masjid dan memaklumkan waktu dah masuk. Itu saja. Kalau cerita in term of sunnah lah, sunnah betul-betul. Macam mana azan Bilal, azan Ibnu Umi Maktum, macam tu, tak panjang-panjang, ringkas, simple saja. Ya, tapi nak teruskan juga tak ada masalah lah, boleh lah. Cuma saya nasihatkan yang terlalu panjang tu diringkaskan sikit, itu saja. Jangan panjang-panjang sangat. Terutama solat Jumaat. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik, saya kata kurang afdal, itu saja. Bukan haram. Maksudnya yang azan panjang-panjang tu haram, tak. Dia kurang afdal dan makruh menurut para ulama. Tidaklah sampai jatuh haram. Itu saja. So, kalau nak pahala lebih, kita kurangkan benda yang makruh. Kita lebihkan yang sunnah Nabi. Tapi kalau rasa lebih seronok dengan lagu tu, tak ada masalah lah. Tidak dikira haram. Tidak dikira sampai azan tu tak sah. Cuma kita cerita afdaliyah sahaja. Jangan pula kata ustaz ni macam tak bagi kami azan, tak ada. Kita ceritakan dari segi sudut perbahasan kita, daripada athar ataupun riwayat para sahabat, bagaimana kaedah yang sebenar. Ya, dan kita nak mengajak manusia supaya bersederhana.
Jangan duk panjang-panjang sangat. Simple saja tuan-tuan. Tak panjang-panjang lagu sedap-sedap, tilawah Al-Quran. Oh, itu belajar taradum dengan ustaz-ustaz yang pakar-pakar. Oh, sedap. Berzanji. Oh, sedap. Tarik sampai keluar buat hijau pun tak apa. Puas hati je tak? Ya, wallahu taala. Lama sangat dah ni. Mau semua tak salat Isyak. Ya, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam' jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza ma illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.